Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Hari ni hari hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad. So ini adalah permulaan hari minggu yang untuk minggu ni. So hari Sabtu normally kita takkan ada volume yang tinggi. So apakah akan ada berlaku spike atau tidak? Normally memang takkan adalah. Sebab apa? Kita berlaku pengurangan volume dalam market untuk hari Sabtu dan Ahad. So kita expect kita akan sideways. So apapun, malam tadi kita ada sikit spike dalam market. So last untuk market malam tadi hari Jumaat. So adakah hari Isnin ni ke manakah arah pergerakan market? Dan adakah spike itu akan terus melakukan penaikan? Nanti saya akan tunjukkan di chart. Dan hari ini juga di ruangan komen banyak kata request Rukies Altcoin. So hopefully analisis altcoin ni ada dapat membantu anda untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan di coin market cap dulu untuk tengok summary pergerakan dalam tempoh 24 hours. So ini adalah coin market cap untuk di crypto. So total market currently berada di 1.5. So sedikit berlaku peningkatan kalau ikutkan ni. Ikutkan semalam 1.12 ataupun 1.13. So nanti kita akan tengok summary. Volume daripada 70 drop 63, BTC 40, Ethereum 20%. So secara summary ringkasan, yes ada sikit aja peningkatan iaitu 0.61, volume drop macam juga tadi daripada 70 lebih bilion ke 63 bilion saja. So 27% dropping dan Bitcoin dominant juga dropping below lah. Kalau ikutkan ni below pada 40% iaitu 39.99. So harga semasa untuk pagi ini Bitcoin berada kembali balik 24.2. Ikutkan semalam kita tengok 23.8, sedikit gain. So gain banyak mana ikutkan dalam tempoh 24 hours semalam iaitu 0.50%. So untuk Ethereum gain juga daripada 1.8 ke 1.9, gain sebanyak 2.34%. So ini kalau dalam green ni kita akan sepatut mungkin ada altcoin yang bawah link hijau dan merah. Sebab apa? Ikutkan semalam Bitcoin berada dalam negatif percentage tu hijau. So ada possible akan berlaku sikit peningkatan. Tengok aku kata di BNB masih make 0.2% negatif, 49 negatif, Cardano sikit positif 1.12%, Solana increase 4%, Polkadot 1%. Tu tak banyak pun tapi ada still lagi berlaku peningkatan disebabkan apa? Bitcoin melakukan sikit recovery. So adakah pergerakan Bitcoin ni 24 akan terus melakukan lagi break kita punya all time high itu? Bukan all time high, kita punya high itu yang baru buat hari Sabtu itu, hari Khamis 24.8. So nanti kita akan tengokkan di chart dan apakah akan yang berlaku. So ikutkan di live malam sudah terangkan detail apakah possible pergerakan Bitcoin berlaku. So untuk hari ini kita akan tengok kenapa price pergerakan ke 24.2. Ada tak lagi akan berlaku kenaikan untuk lepas 24.2. So kan, tanpa buang masa, first sebelum kita pergi ke chart, kita akan tengok Fear Index. Fear Index kita berada di kawasan 42. So dalam masa 1 jam 3 minit lagi kita akan tengok another indicator dan Fear Index ekspektasi lagi dalam kawasan kuning, dalam kawasan neutral, lebih kurang kata dalam neutral, tak fear, tak greedy sangat. So neutral dalam 42. So let's go kita pergi ke chart tu. Pertama kali kita akan tengok di Bitcoin. So apa yang berlaku di Bitcoin? So Bitcoin tu ada pergerakan ni sudah terangkan di last malam. Kalau anda aku kata make sure anda tak lepas, anda boleh tengok balik video live malam tadi. Ada data yang penting untuk sharekan untuk long term dan short term. Dan tengok live itu adalah supaya anda ketahuilah apa yang berlaku dalam market untuk apakah possibility yang boleh berlaku dalam market untuk Bitcoin. So untuk Bitcoin kali kita tengok ada berlaku kenaikan. So ini kita akan letak dulu tepi. Tapi still lagi nak monitor pergerakan ni. Sebab apa? Kita ada ways to give time saja. Breakout ada possible untuk sampai kawasan ni. So untuk Bitcoin malam melakukan peningkatan untuk di forward. Daripada lower ni kita drop 23.6 malam dan ada berlaku sikit peningkatan dalam berapa persen, mungkin dalam sampai 1% pun dalam 24.2. So adakah lagi berlaku peningkatan? So ini boleh berlaku sebab apa? Last kita ada support kawasan ni. Kita kan swing low ni to swing high, kita ada support hampir touch. Now sebab kita ada support, kita juga ada resistance di atas. So most probably kita akan tengok price Bitcoin ni ada possible untuk short term gaining ke dalam kawasan resistance ni, iaitu kawasan tu kalau letakkan box resistance tu, ini antara box resistance ni di mana kita tengok ada opportunity untuk deribau kawasan atas tu sebelum berlaku rejection. Kenapa berlaku rejection? Bertengokkan berdasarkan RSI bukanlah good position untuk dia bounce. So inilah So untuk di Bitcoin ada possible untuk hari Sabtu Ahad ni kita akan nampak sedikit lagi, kata mungkin ada sedikit pump untuk di kawasan ni, dan possibly yang kata most likely kita akan tengok akan more drop ke bawah, sama ada drop ke kawasan box ini balik untuk dapatkan stock RSI kita oversold dan RSI oversold, ataupun kita akan terus dapatkan kita punya position ni
ataupun kita yang satu lagi tu terang semalam ada possible untuk naik breakout pattern bearish ini dan naik dan ini anda tahulah semalam tu cakapkan untuk masa live kita nak sepatutnya bull trap saja. So kalau anda nak kata tengok detail analisis di Bitcoin semalam, detail tu terangkan short term long term anda boleh tengok secara live malam, tengok balik di quarter live yang tu buat malam tadi untuk anda tengok. So untuk di Bitcoin kali ini yang tu nampakkan ada possible untuk sedikit pump ke kawasan resistance dan mostly yang tu tengok adalah sama ada breakout atau drop. Kita akan tengok quarter reaction di sini. Kalau breakout ni ada possible untuk naik atas lagi, tapi possible yang tu nampak adalah untuk net setup buy. Kalau net biarkan saja dia naik, apa yang kita holding, apa yang profit kita holding akan terus profit. Kalau dia turun nanti kita akan tunggu setup buy. So untuk setup buy tu langsung tunggu di kawasan ini dan kawasan bawah ini, dan dia akan refer pada confirmation di RSI. So kali ni tu biarkan saja. So jangan terkejut kalau ada kenaikan ni, ikutkan kenaikan ni berapa persen saja, sampai hampir 3%, 2.67% saja. Kalau ada sikit lagi mostly nampak dalam 3%, yes, 3% dalam kawasan resistance. Dan tu expectation kan untuk pergerakan Bitcoin iaitu touch kawasan ni, kemudian kita akan mula drop balik, mula drop ke kawasan ni. Macam mana nak dapat ni? Tu expected akan berlaku pergerakan sama seperti ni. Kalau anda tengok sebelum ni, contoh pergerakan ni kita nampak kita ada, kalau ikutkan kita ada engulfing, bearish engulfing, price drop sampai mana? Drop sampai support. Boleh tunjukkan contoh analisis ni, swing low ini dan swing high ini, nampak price itu hit kita punya kawasan support, kemudian kita ada juga kawasan resistance iaitu swing high ini to swing low. Kita akan ambil Fibonacci swing high ini to swing low dan kita nampak price hit kita punya kawasan resistance. So apa berlaku lepas tu, price terus bounce balik, drop ke bawah, breakout ni dan terus kita hit punya. Expected ni lah dia hit kita punya 1.2, 1.6. Expected dia hit 1.6. Nanti kita cross check balik betul tak 1.6. 1.6 swing ni, swing high, swing low ni tekan. Okey, break return masih 1.2, dia hit hampir 1.2 dan bounce balik. So ada possible untuk berlaku pergerakan yang sama, bukan sekali aja, banyak berlaku. Contoh dekat sini pun dekat sini sedikit lah kuota tak nampak kita pergerakan ni, tapi mostly kita nampak sedikit aja. Kalau ikutkan ini anda boleh tengok juga lepas kita bearish engulfing, apa yang berlaku, price daripada swing high ni to swing low ni, kita nampak kita hit kita punya kawasan resistance dan mula drop balik. So expectation kan pergerakan yang sama juga, sebab apa kita dalam wedge tu dah kita ke puncak. So sama juga sini kita ada bearish engulfing, hijau ditelan merah. So now expectation untuk price tu naik untuk hit kita resistance, untuk sebelum dia meneruskan perjalanan untuk completekan kita punya pergerakan quarter rising wedge ni, untuk price target ialah di kawasan bawah antara 21k ni. Itulah expectation tu untuk biarkan saja pump. Sebab apa nak ikut position masuk tu tak cantik pun, sebab apa RSI kita semuanya bukan berada di good position untuk buy. Yang hanya expected lah untuk kenaikan hari ni. Semalam kita tengok sedikit oleh disebabkan RSI di quarter di RSI di 1 hour aja, tapi tak cantik pun. Sebab apa stop RSI dia masih atas, so biarkan saja. So now expected nak regain tu dah kurang dan kita dah sampai kawasan resistance tu, ada possible kalau stop RSI 1 hour drop dan drop, kalau kita 1 hour juga RSI drop, stop RSI dan RSI biasa drop, ini kita akan nampak expected akan berlaku sedikit touch dan melakukan drop balik. So itulah yang expectation kan boleh berlaku dalam market. So now kita dalam mood patient. Sebenarnya kita dah hampir profit pun minggu lepas, hari Jumaat, hari malam malam Jumaat hari Khamis. So hari Khamis kita dah ambil profit 8%. So untuk ini kita akan tunggu next setup, iaitu possible di kawasan bot ini ataupun di kawasan ini dan juga beberapa altcoin yang lain. So itulah untuk analisis di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Untuk di ruangan komen ada yang bertanyakan ikutkan salam tu review OP. So OP kita akan tengok OP kejap. OP kita ada Ethereum, Uniswap, Chainlink, SRP, Uniswap, lagi kita ada Sol. Okay, kita akan Dogecoin pun ada, tentu kat bawah kan. So pertama kita akan tengok OP dulu. OP buy 1.5, 1.8, 6 dah jadi 1.6. Okay, kita akan tengok adakah dia beli, sahabat kita beli di 1.8 tu betul atau tidak position dia masuk. So OP USDT, OP USDT. OP kita akan tengok di Binance. So di Binance dia ada buy di 1.8, dia ada support 1.8 dan drop. So kita masih lagi kawasan support tu, entahlah kita ada range antara ni. Kalau anda mungkin nak buat short term dalam kawasan ini dan kawasan ni, tapi mencakapkan walaupun price jatuh kawasan ni, supposedly anda refer ke dalam Bitcoin.
ni ada masuk position, ya dah betul dah masuk support, tapi support ni belum tentu boleh hold market. Sebab apa? Macam juga sebelum ni, sebullish mana pun setup di altcoin, ada make sure cross check dengan pergerakan di Bitcoin. So Bitcoin menunjukkan still lagi belum berlaku category good support. So meaning untuk di OP ni ada possible untuk dia push price more below ke bawah. So sebab apa kita tak dapat strong support di Bitcoin tu, memang kalau Bitcoin drop memang kita akan tengok another drop. So OP ni ada possible untuk dia touch trendline ni. So touch trendline ni sampai mana, meaning kita akan tengok another key level dia. Key level dia ikutkan sebelum ni, yang ni key level dia. Ni key level dia. So ni dalam key level kita ada sedikit quarter red candle tu. Kalau ikutkan 4 hours ni, so ni kita boleh ambil yang lower ni. So macam mana nak ambil lower tu, kita ada expectation untuk align dengan kita punya trend line ni. Kita ambil swing low ini to swing high. So ada possible inilah support yang under possible. So point support yang tengok ni, so di support, so sedikit lower lah daripada support yang di atas tu. Meaning untuk OP ni consider kena price drop dalam kawasan ni, barulah kita ada opportunity untuk align dengan kita punya di Bitcoin untuk dapatkan support. So saya cakap kan, walaupun support ni boleh pun, kalau drop pun jangan buy lagi. Make sure anda cross check dengan di Bitcoin. Kalau Bitcoin nampak RSI dan stop RSI 4 hours overbought, so baru anda boleh ada peluang, anda lebih selamat lah untuk buy di altcoin. Sebab apa? Kalau Bitcoin pump, barulah altcoin akan pump. So ini bermakna untuk OP ni ada possible untuk drop lagi di bawah. So anda dah buy support betul, cuma anda tak cross check dengan pergerakan di Ethereum. So ini possible pergerakan ni akan drop lagi ke dalam kawasan 1.3 ke kawasan trendline ni sebelum berlaku lagi kenaikan. Kalau breakout trendline ni, minimum drop coming ke bawah. So tengoklah pergerakan Bitcoin macam mana, momentum Bitcoin. Kalau Bitcoin naik, kita akan OP naik balik di kawasan support ini. So itulah untuk analisis di kuartal OP. So next kita akan pergi ke komen apa, ke next request. Kita ada di Ethereum Uniswap Chainlink. So let's go, kita pergi ke Ethereum kejap. Kita pergi Ethereum dulu. So Ethereum, adakah good position? Untuk Ethereum still lagi berlaku peringatan dan kita sedang regain balik untuk di 4 hours. Untuk Ethereum kembali regain. So itu 4 hours pertama kali ni Ethereum agak bullish kan, agak hyper kan. Kita sebelum ni 4 hours kita tak berjaya break dan kita melakukan kenaikan. Cuma di RSI dah hampir overbought atau RSI overbought. Yes, ada possible untuk naik lagi, tapi tu tak nampak naik tinggi mana pun untuk ni. Kita ada massive ni. So ada possible kalau naik pun mungkin ke 2k, tapi itu possible kalau tengok ala Bitcoin breakout lah. Kalau Bitcoin mau naik atas, Bitcoin pun dah sampai resistance. So ada possible untuk di kuartal Ethereum ni hanya berlaku sikit saja, kemudian dia akan dropping balik. Akan ataupun buat kawasan sideways kawasan ini sementara Bitcoin nak drop. So itulah possible untuk di Ethereum. So Ethereum biarkan, so tak buy kawasan ni sebab apa, tak nampak good position untuk buy kawasan tu. Untuk di Ethereum biarkan saja, tapi apapun di 4 hours ini consider cantik lah breakout. Dah breakout kita punya 1.9. Sebab apa, sebelum ni kita ada nampak G level kita banyak. Sebelum ni memang 4 hours ini, candle 4 hours, bayangkan candle 4 hours ni berada berlama kat atas ni untuk breakout, tapi kita dah nampak breakout. So untuk yang ni kita boleh targetkan untuk long term, untuk ikut short term nak naik sampai mana. So kita akan tengok di 1 hour sikit, kita scratch kemarin, kita akan nampak pergerakan ni. So meaning daripada swing high ni to swing low ni, so meaning dah breakout pun resistance, cantik nampak dia breakout kita punya resistance. Kemudian dia buat sedikit kuartal base di atas resistance, bertapak atas tu. Tu meaning untuk LS dia target ke mana, 1.6, 1.2 dan 1.6. 1.6 still lagi berada align dengan kita menjangkit. 1.6 boleh sampai 2k, iaitu 2k untuk next kuartal next key level untuk Ethereum. So itu ada possible boleh berlaku. So adakah kuartal Bitcoin hanya sideways? Sekiranya kita nampak Bitcoin hanya bergerakan sideways ataupun nampak Bitcoin ni ada possible untuk kawasan ni dan kuartal push price sedikit lagi untuk dapatkan masuk balik RSI ke oversold. So meaning kita nampak Bitcoin ada possible untuk push at least dalam 24.6. So apa yang berlaku di Ethereum, ada possible untuk berlaku di Ethereum adalah price bullish dengan volume. Dengan volume kita nampak untuk kenaikan ke dalam 2k, iaitu berapa persen, dalam kawasan 4%. So itulah pergerakan yang boleh dan align dengan kita tengok, nak tengok price itu touch balik kita trendline ini. So ini ada possible untuk short term gain kalau ke 2k, tapi adakah tu akan buy? Tu takkan buy sebab apa, ini high risk punya position. So kalau siapa yang naik, tak adalah sebelum ni cakap, so ada ambil profit, ambil modal ke ni, yang profit itu tinggalkan. So ini yang profit itu kalau berlaku lagi kenaikan, yang profit itu akan bagi tu punya value. So ini biarkan saja. Kita akan masuk short term gain untuk bila dapat position yang good lah, untuk gain lebih banyak lah 10% ke atas. So takat 4%, kita 5%, biarkan saja. So ini untuk Ethereum ni, kalau Bitcoin sedikit sideways ke atas dalam 40
masuk ke dalam 42.6, dalam box itu resistance tu ada possible untuk Ethereum sedikit push price ke dalam 2K sebelum kita nampak another rejection yang besar balik lah untuk di Ethereum. Sebab apa RSI dan stop RSI dah berada di overbought. So itulah untuk Ethereum. So ni kita akan pergi ke Chainlink tu. Chainlink apa yang berlaku di Chainlink? Chainlink dah sampai 9 tu, adakah dah break 9 tu? Chainlink sama juga. Chainlink possibility untuk naik sedikit lagi ada di kawasan ni. Key level kita 9.6 kali kita berada 9.3. So meaning untuk sedikit push atas berapa persen? 24%. Sama juga macam lagi kita expected untuk berlaku sikit pump ni dalam 5% ke bawah ni adalah di mana bila Bitcoin sedikit melakukan kenaikan daripada 24.2 ke 24.6 ke Bitcoin ada gain dalam kawasan tu. Ada kita nampaklah Chainlink dan kata Ethereum ada possible untuk push price ada balik. So adakah good position untuk buy ni? Biarkan saja price dah naik, kita RSI pun dah oversold, so be patient saja. Kita akan dapat pergerakan yang cantik nanti, pergerakan yang massive pump. Kali ni biarkan saja price dapat ini kena trendline. So ada possible untuk Chainlink ni naik kawasan ni sebelum kita ada drop sikit kawasan trendline dan mungkin possible ke dalam 8 dolar balik sebelum kita ada dapat good position buy untuk short term untuk more gaining ke atas. So now adalah time untuk be patient dalam market. Biarkan saja kita aku kata market naik. Sebab apa market naik pun tak tinggi manalah, dalam expect kita ada kawasan di major resistance. So itulah untuk Chainlink. So next untuk di Uniswap kita nak Uniswap. So Uniswap berlaku. So Uniswap tu kita berada di resistance dan korang tengok apa yang berlaku kat sini. Price berada di minor box resistance tu yang tu draw sama still lagi bermain kawasan ni dan kita ada pattern ni. So ada possible, yes, ada possible naik ke atas dan drop bawah. So walaupun bukan good position, tak ada sebarang good position untuk anda masuk into even short term ataupun long term. Biarkan saja itu. Kita akan tengok bila RSI overbought dan stop RSI dan stop RSI berada oversold baru kita akan masuk. So kali takat permainan kata pergerakan ni biarkan saja. Kita takkan kita perangkap kawasan ni even sebab apa tak good position untuk buy even untuk long term. Sebab apa kita berada di kawasan major resistance ni. So untuk major resistance berlaku rejection itu adalah mostly kita boleh drop balik ke kawasan support iaitu 4.5. Sekiranya kita breakout trendline ini ada possible untuk more drop ke bawah. Drop sampai mana? Drop kita punya ke support di mana expected swing low ini to swing high ini kita akan ada possible support di kawasan atas ni dan align dengan kita punya analisis iaitu kita ada kita punya major support iaitu kawasan di 4.5. So inilah possible berlaku daripada high yang kita ada iaitu 9.8 dolar untuk aku kata Uniswap ni drop balik ke kawasan ini. Ada ni worst case lah, bukan worst case. Expected untuk kalau more pressure downtrend kita akan nampak price tu boleh drop kawasan ni, kawasan key level ini sebelum kita ada another push ke atas. So untuk siapa yang buy spot, inilah position yang kita nak tunggu kan, be patient. Bila berlaku ini ada possibility yang boleh berlaku dalam market dan sekiranya kita dapat possibility itu, kita peluang tu kita akan grab lah peluang tu. Currently holding saja. Kita biarkan saja, tak ada masuk position untuk sebarang tu dan more expected untuk dropping sedikit correction sebelum kita ada another release bound ke atas. So itulah untuk di Uniswap. So next coin kita akan tengok apa? Dikongkan balik OP dah, Ethereum, Uniswap dah, Chainlink, okay, SRP dan Uniswap. Okay, sebab dah tadi kita akan tengok SRP pula. So SRP mana SRP? Ini SRP. So SRP apa yang berlaku kat kawasan ni? Sekali lagi kita ada di kawasan resistance dan kita ada key level kita di kawasan 38. Sebelum ni kita dah breakout. Ni contohnya ni kita dah breakout tapi kita masuk balik ke drop balik below ni. So ini untuk di daily. Kita akan tengok di daily pun ada breakout sebenarnya tapi gagal. Mesti kita nak tengok ni lebih cantik, kita tengok weekly lah. So weekly kalau breakout atas body atas ni barulah kita akan nampak ada massive pump untuk SRP. So kalau weekly close above line kuning tu ni baru kita akan nampak naik atas. So ini untuk di 4 hours kita akan tengok untuk short term kali price bergerak dalam kawasan sedikit minus support resistance di kawasan ni. So between kawasan ni, so tak ada pergerakan yang cantik untuk short term untuk buy pun. Sebab apa RSI kita berada di tak berada di oversold. So ini macam katalah semua position currently berada di kawasan pergerakan mesti kita boleh kata sideways lah, tak ada pergerakan arah ke mana. So kita abaikan saja, kita monitor, kita akan tunggu peluang. Bila sampai peluang yang cantik barulah kita buy. Kenapa kita nak tunggu peluang yang cantik? Peluang RSI dan stop RSI berada oversold. Sebab apa kita nak kata risk and reward kita nak measurement position yang kita masuk tu
adakah position yang more kepada percentage untuk naik tinggi ataupun position drop ke lebih tinggi. So untuk yang ni ibarat kita boleh kata 50-50. So ibarat 50-50 tak cantik lah. Kita nak at least mestilah percentage untuk naik tu lebih tinggi berbanding naik bawah, barulah kita akan buy. So dengan current position tak ada kita kuasa resistance tu, kuasa kita hanya monitor aja, kita wait. Kalau break atas pun tak apalah, biarkan saja break, nanti akan ada retest untuk kita masuk. So yang penting kita akan tunggu setup yang terbaik untuk altcoin. Tu untuk di Ethereum ini dah nampakkan, kalau biarkan saja, meaning kita akan tengok kita berada ada key level, adakah boleh breakout ke atas. Kali kita berada resistance, so mostly kita abaikan. Kita akan tunggu bila expected untuk kalau drop balik kawasan ni ataupun berlaku pump dan kuarter buat kuarter reaction atas ni. So meaning breakout, retest, kita akan buy retest ataupun kita kembali balik bawah ke kawasan support, kita akan buy kawasan ni. Bila confirmation kat sini ataupun kat sini nak buy, bergantung pada kedudukan RSI di SRP dan juga cross check dengan RSI di Bitcoin. Kalau dua-duanya SRP dan Bitcoin berada di oversold, so ini consider anda boleh buy sama ada di kawasan ni, kawasan ni. So trade detail ada apakah yang boleh berlaku dan apakah setup buy yang tu tunggu untuk SRP kalau tu nak buy SRP. So itulah untuk SRP. So last tengok lagi apa lagi, Sol USDT, kemudian ada Dogecoin. So dua lagi Solana. So Solana lama juga tu tak tengok Solana. So Solana kita akan tengok Solana. Sol okey, Sol USDT. Sol USDT kita tengok apa yang berlaku. Inilah 4 hours, kita akan zoom out sikit. Zoom up price berlaku. So kita dalam range. So maknanya kita dalam range, mana range sideways antara ni. So ini untuk currently untuk base scanning, mana support, mana resistance. So strong support kita di kawasan box kuning bawah, strong resistance kawasan ni. So price berada currently hampir di kawasan resistance. So bukanlah good position untuk entry. Kerana kita ikutkan ni kita ada line. So line ini kena beware. Kalau kita breakout trend line ni, meaning kita boleh drop balik ke kawasan kita punya support. So kalau kita dapat kejatuhan ini dan break ini adalah kawasan dia jatuh support. Kawasan support ni adalah possible kita boleh dapat opportunity untuk buy untuk another gain ke atas. So untuk currently adakah boleh berlaku peningkatan untuk 4 hours ni? Possible, yes, boleh berlaku. Tapi make sure anda tengok ni, kita ada satu ni, so boleh drop, sudah sampai kawasan ni. So ada boleh push lagi. Kalau push price ke atas pun ni, meaning kita akan nampak at least sampai mana. Kita akan mesti lagi terperangkap dalam kawasan resistance ni, yang tu dalam $52 ke dalam $40. Yes, boleh berlaku regain. Macam cakap lagi, kalau nak berlaku regain untuk altcoin ni, kita akan nampak Bitcoin perlu at least ke dalam 42.6 balik, dan mungkin akan quarter sideways atas tu, stay atas tu, Bitcoin stay atas dalam 42.6. Ini kita akan nampak altcoin masa tu akan ambil kuarter peluang untuk melakukan sedikit peningkatan. So untuk sana, yes, tidak menidakkan boleh berlaku peningkatan ke dalam ni, tapi untuk position kali untuk RSI memang tak cantik lah untuk buy. So abaikan saja. Kalau anda nak jenis kuarter berani, yes, tak masalah, tapi yang ini adalah bukanlah good position. Anda mungkin boleh menang 1 to 2, tapi orang kata dalam per 10 kalau position anda masuk lah ni, kalau ada 10 position yang anda cuba masuk position ni, meaning dalam 10 tu mungkin anda hanya menang 1 game saja. So 9 lagi anda lost. So meaning untuk risk and reward itu meaning tak berbaloi. So untuk position tak berbaloi untuk kita kejar ni, sebab apa? Pattern ni selalunya adalah pattern yang kita nampak ada mostly dia akan abai sama naik atau turun tu, biarkan tak ada confirmation. Kita akan tunggu confirmation ni yang kita nampak. Aku kata yang penting dengan RSI dan stop RSI kita berada oversold, barulah kita boleh aku kata more, katakan kenaikan tu percentage untuk naik ataupun gain profit tu lebih tinggi berbanding dengan current position untuk di Solana. So itulah untuk di Solana. So let's go, kita akan pergi ke Dogecoin pula. Kalau anda nak masuk juga, kalau nak masuk kawasan ni, at least anda boleh tunggu yang ni, breakout trend line ni dan retest. Anda boleh possible lah untuk sedikit push price ke atas kawasan ni. Tapi aku kata high risk, so make sure anda kata beware pergerakan ni. Mereka untuk kalau anda nak aku kata jump in juga, tapi ini jump in at least anda pergi ke 1 hour lah. 1 hour tu tengok kali extra SI pun berada ni. So meaning at least kalau anda nak tengok masuk, kalau anda nak cari juga short term Solana ni betul-betul nak masuk, yang tu nampak peluang ni adalah kalau breakout trend line ni dari test. So retest tu lah make sure 1 hour RSI mestilah, RSI dan stop RSI mestilah berada oversold. So meaning anda boleh gain sikit dalam 4% ke dalam kawasan ni, almost dalam apa, dalam mungkin sampai pun 5%. Namanya dah 10 lah, 5 ke 10% lah. Tapi itulah kuasa dalam range ni apa-apa pun boleh berlaku. So kalau ikutkan price between dalam box ni anda boleh gain. So mungkin 1%, 2%, 3%, tapi max 13%. So bagi Zul, risk and reward position tu adalah tak berbaloi unless anda monitor di 1 hour dan anda tahu macam mana nak baca pergerakan di altcoin.
Jadi RSI, so ini contoh breakout, retest tu masa tu RSI berada di oversold, so anda boleh ambil opportunity tapi high risk untuk naik tu bila nak TP, bila sebaik saja RSI di 1 hour ni berada balik di kawasan overbought. So ini apa saja price di kawasan bought ini anda perlu exit market. So itulah untuk solar, sekiranya anda betul-betul nak tengok market ni, anda nak kata betul-betul nak grab juga opportunity ni, high risk position, tapi itulah yang boleh berlaku dan hopefully anda boleh tengoklah pergerakan yang macam mana kalau tu nak masuk position tu. So itulah untuk di Solana. So last coin untuk pagi ini ataupun request untuk semalam dia punya komen, kita akan tengok Dogecoin. So Dogecoin SRP sebenarnya Dogecoin. So tengok Dogecoin, so apa yang berlaku di Dogecoin. So inilah Dogecoin tu. Dogecoin maksudnya kita ada key level di kawasan 7 sen 0.07. So kali nampak pergerakan ni dan kita ada kawasan resistance. Resistance ni still lagi play. Apa kalau nak kita drop bawah sikit, mungkin kita boleh ambil yang last low, high dan drop. So meaning kita ada nampak yang ni lah, kita nampak boleh tarik ni, tapi yang lebih selamat yang atas ni sebenarnya. Swing high to swing low. So ini kita biarkan saja untuk resistance yang bawah tu. So ini dah align, kita nampak kita hit dah berapa kali kat ni. 1 kali, almost 2, yang ni almost pergi. Kalau ada position pun kita ada kawasan resistance ni, so 0.7 meaning bukanlah good position. Macam kita berada di kawasan resistance, no buy kawasan ni. Kalau nak tunggu buy juga, make sure dia breakout dulu kawasan kuning ni dan retest. So breakout, retest, barulah kita nampak ada sikit aku kata positif lah untuk more naik atas. Currently kita berada di kawasan resistance, no buy zone untuk Dogecoin ni. Expected dia boleh drop balik. Drop sampai mana? Drop balik sampai ke kawasan support bawah ni. So kalau meaning untuk Dogecoin ni, kalau anda nak tengok dengan current position, meaning whatever price di kawasan anda nak short term gain, whatever di kawasan aku kata di support ni anda boleh buy, whatever kawasan di kawasan anda boleh jual. Even taklah sampai buat sangat, tapi at least dalam line kuning tu ni, dalam key level dia dalam 0.7. So itulah untuk Dogecoin. Kalau aku kata gameplay dia, gameplay kalau anda nak profit, aku kata in out dalam market untuk Dogecoin untuk short term antara between bot ini dan bot ini. So guys, itu saja di ruangan komen. So thank you for request. So sekiranya anda sebarang lagi untuk request, anda type di ruangan komen bawah, dan macam biasa pagi besok bila tu tengok, tu akan aku boleh ulaskan untuk anda dan tu akan bantu anda untuk tengok pergerakan chart itu. Dan make sure anda jangan ambil tu punya analisis 100%. Make sure anda gunakan tu punya analisis ni sebagai cross check dengan anda punya analisis. Kalau analisis anda kata benda sama macam tu cakap, so meaning kita boleh katakan possibility untuk berlaku tu adalah tinggi. So guys, jangan lupa like, subscribe. Jumpa anda lagi next review. So malam ni tak ada live, Sabtu Ahad memang tak ada live. Sabtu Ahad hanya ada review pagi saja. Meaning kalau anda nak sebarang info-info yang tinggi, sekiranya hari Sabtu ni tiba-tiba Bitcoin melakukan kenaikan, so apakah ada position untuk tu? Adakah tu akan jump in masuk dalam market? Or even hari Sabtu pun kalau ada good position, meaning tu akan aku kata data, aku kata maklumat tu anda akan, siapa yang dapat, anda akan dapat yang di Discord channel lah. Di Discord channel akan dapat apa? Discord channel adalah yang siapa yang join punya YouTube membership. So sekiranya anda nak dapatkan Discord channel, senang saja anda pergi ke YouTube tu, di homepage tu akan ada button join, anda klik button join sebuah transaction, anda akan jumpa kat sini ada home, video, playlist, community membership. Dan di membership ni, ruangan membership ni anda hanya akan nampak setelah anda join YouTube membership dan nampak membership, klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. Anda klik saja di link itu, akan terus automatic anda akan dapat masuk ke dalam group tu punya ni. So mending kat sini tu akan share kan, sekiranya hari Sabtu Ahad ni ada sebarang movement yang menarik, ada position untuk short term buy, nanti tu akan sharekan dalam kawasan ni. Dan di Discord channel selalunya apa saja pembelian, apa saja penjualan tu akan share dalam dia punya Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda lagi di next review pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.